السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل بعد الشدة فرجا ومن الضر والضيق سعة ومخرجا ولم يخلي محنة من محنة ولا نقمة من نقمة ولا نقمة من نعمة ولا نقبة ورزية من موهبة وعطية. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطيبين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu untuk kita membahaskan satu risalah yang merupakan risalah yang dikarang oleh ulama yang banyak mengarang berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh melembutkan hati, perkara-perkara yang boleh melunakkan hati kita, khususnya berkenaan dengan raqaiq, kezuhudan, dan untuk menambahkan ingatan kita kepada Allah SWT dan kematian, untuk bertemu dengan Allah SWT. Baik, iaitulah kita akan bincangkan risalah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya yang berjudul Al-Faraju Ba'da Syiddah. Kelapangan setelah kesusahan, kemenangan setelah kesusahan. Al-Faraju Ba'da Syiddah. Baik, seperti yang kita sedia maklum, ulama-ulama Islam ini, mereka mengarang risalah-risalah yang berisi hadis-hadis, ayat Al-Quran, athar, dengan tujuan yang tertentu. Dan sudah tentulah tujuan yang paling utama adalah untuk memberi peringatan kepada diri mereka sendiri dan juga kepada para pembaca akan setiap masalah, setiap isu yang berlaku dalam kehidupan kita ini, maka ianya tidaklah bersifat statik, bahkan ianya berubah-ubah. Demikianlah qadarullah, demikianlah ketetapan Allah, demikianlah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara tersebut adalah untuk menguji hamba-hambanya sejauh mana mereka beriman dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan bagi petunjuk kepada hatinya. Dan inilah yang kita nak cuba untuk ketengahkan dalam kuliah ini. Itulah kita nak mengambil manfaat daripada risalah Al-Faraju Ba'da Syiddah yang dikarang oleh Imam Ibn Abi Dunya, Abi Bakr Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ubaid Ibn Sufyan Al-Qurashi, yang wafat pada tahun 281 Hijrah. Baik, kita tak akan berkenalan dengan pengarang, kerana sebelum ni kita boleh refer pada kelas kita yang sebelum ni ada, iaitulah pengenalan berkenaan dengan Imam Ibn Abi Dunya ni. Kita dah sentuh dalam kelas pada hari Khamis
sebelum ini, iaitulah kuliah khas juga, iaitu dengan judul Husnul Dhanni Billah. Juga kitab yang sama, risalah yang dikarang oleh pengarang yang sama, Imam Ibn Abi Dunya. Cuma sebelum kita nak masuk isi kitab ini, di sana ada beberapa lagi lah tulisan ulama yang menulis tentang tajuk ini. Tajuk ini sebenarnya dia bersifat evergreen lah. Tajuk ni dia akan berulang sebenarnya. Sebab itu kalau kita tengok, ini antara hidayah dan petunjuk taufik Allah Subhanahu Wa Taala kepada para ulama terdahulu. Mereka menulis sesuatu yang sangat bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat untuk golongan masyarakat yang ada pada zaman mereka dan pada zaman yang mendatang. Sebab itu kita tengok mereka tidak kita kata tidak menulis dengan tujuan yang tujuan yang lari daripada tujuan yang murni. Itu perbezaan antara tulisan ulama terdahulu dengan tulisan orang zaman sekarang. Sebab itu kalau kita tengok antara perkataan yang boleh kita lihat sebelum kita mulakan risalah ini, iaitulah perkataan seorang ulama salaf yang bernama Hamdun bin Ahmad, faqih dalam mazhab Sufyan Ats-Tsauri, yang wafat pada tahun 271 Hijrah. So beliau pernah ditanya, ma balu kalamis salafi anfa'u min kalamina? Mengapa perkataan salaf lebih bermanfaat berbanding perkataan kita? Ini soalan. Mengapa perkataan salaf, kalam mereka, tulisan mereka, termasuk tulisan mereka, anfa'u min kalamina, lebih bermanfaat berbanding dengan perkataan kita, berbanding dengan tulisan kita? Jawapannya, jawab Hamdun bin Ahmad rahimahullah, li'annahum takallamu li'izzil islami wa najatin nufusi wa ridar rahman, wa nahnu natakallamu li'izzin nafsi wa talabid dunya wa qabulil khalq. Kerana mereka salaf, mereka golongan salaf, mereka berkata-kata demi kemuliaan Islam. Maksudnya, setiap ungkapan yang keluar daripada mulut mereka itu, tujuan mereka ungkapkan adalah untuk demi kemuliaan Islam. Tulisan mereka pun demi kemuliaan Islam. Dan untuk keselamatan jiwa, najatin nufus. Mereka bercakap untuk menyelamatkan jiwa, untuk keselamatan jiwa. Waridar Rahman, waridair Rahman, dan untuk mendapat keridaan Allah Ar-Rahman. Ini tiga perkara yang menyebabkan perkataan salaf, yang ini merujuk kepada perkataan para sahabat Nabi, perkataan tabi'in dan tabi'in dan orang yang ikut jalan mereka, salafus salih, lebih bermanfaat berbanding perkataan golongan mutaakhirin hari ini. Kita lah, bukan kita kata kat orang, kita kata kat kita. Kenapa perkataan salaf lebih bermanfaat? Tiga perkara. Kerana mereka bercakap untuk kemuliaan Islam. Kedua, mereka bercakap, mereka menulis kerana nak menyelamatkan jiwa, wa najatin nufus. Yang ketiga, mereka bercakap, mereka berkata, mereka menulis, samalah mereka berceramah, mereka berkhutbah untuk mendapat ridha'ur Rahman, nak dapat ridha Allah. Sedangkan kita, kata Hamdun bin Ahmad, wa nahnu natakallamu li'izzin nafsi wa talabid dunya wa qabulil khalq. Sedangkan kita, ini golongan yang terkemudian, kita berkata-kata, menulis, berkhutbah, berceramah, semualah demi kemuliaan diri. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sedangkan kita berkata-kata demi kemuliaan diri. Wa talabid dunya, yang kedua kerana nak cari dunia. Demi kemuliaan diri, kita cakap tu semua kita nak angkat diri. Mencari dunia, zaman sekarang ni memang semua nak.
Cari dunia maksudnya nakkan like, nakkan follower, nakkan viewers yang ramai, nakkan follower yang ramai, nakkan like yang ramai. Mencari dunia, talabid dunia. Wa qabulil khalq, yang ketiga, kerana kita bercakap dan berkata nak hendakkan penerimaan makhluk. Cakap tu fikir dulu orang ramai suka atau tak. Sebab nakkan penerimaan makhluk, bukan kerana nak rida Allah. So ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqat Al-Asfiya. So kalau kita tengok ini, kenapa kadang-kadang tu orang suruh kita buat kuliah kan. Jadi, sebab apa kita buat risalah, bacaan risalah ni? Mungkinlah ada orang kata kenapa tak buat kuliah yang tak payah baca kitab, tak baca risalah, summary je, ringkas. Tak sebenarnya kita pun takkan baca semua kitab ni, jangan takut kan. Ada orang, setengah orang tu dia pun baca risalah, dia takut dah sebab dia kata panjang. Ini satu penyakit juga yang kita kena tegur lah. Bukan apa, pasal maksudnya bila kita buka risalah ulama, dia ada di hadapan kita ni risalah yang dikarang oleh ulama. Jadi kita kena faham tujuannya adalah kita nak membantu orang yang bercakap dan orang yang audien yang mendengar. So bila kita bagi kuliah, bila kita bagi ceramah, bila kita mengajar ni, kita bukan nak harapkan kebaikan pada satu pihak. Kita nak dua-dua pihak. Pihak yang menyampai dan pihak yang menerima ataupun yang mendengar. Supaya kedua-duanya kita saling muhasabah. Maksudnya bila ada risalah ulama di hadapan kita, sekurang-kurangnya yang bercakap tu dia akan sentiasa merendah diri dan yang mendengar pun akan merendah diri. So fair. So ini kita kata adil. Yang ni mungkin ada orang dia macam dia kata patutnya kuliah ni tak payah buat risalah lah kan, buatlah kuliah yang tajuk isu semasa. Baik, kita tak kata tak boleh nak buat pasal tajuk isu semasa ni. Cuma bila kita sebut tentang isu semasa ni, perbahasan dia akan jadi lain. Maksudnya perbahasan jadi lain tu, perbahasan tu kita akan orang yang dengar dia akan cari. Ustaz ni nak tuju kat siapa? Kalau isu semasa, sebab tu bila orang bagi anda tajuk, nak buat tajuk pasal Palestin, tak apalah anda kata Ustaz Asri dah bahas kan isu Palestin tu, tak apalah. Dengan ilmiah dan sebagainya kita dah dapat faedah. Alhamdulillah orang pun faham, tak apa. Tapi untuk kita kata untuk semua benda kita nak jadikan isu semasa sebagai tajuk untuk kuliah ini, dia kurang faedah ilmiah. Yalah, kita dapat ilmu juga, tetapi dia akan lebih banyak kalau kita tak betul-betul fokus dalam isu tersebut ataupun dalam apa yang menjadi solusi kepada isu tersebut. Itu kita bimbang dia akan larilah. Sebab tu dulu memang kita sukalah kalau nak cakap pasal isu semasa. Tapi sekarang ni kita bila kita sebut isu semasa ni, kita nak kena berhati-hati. Apatah lagi isu yang melibatkan nyawa, melibatkan keamanan, melibatkan ketakutan. Sebab itu nak selamat, kita kata apa? Ambil risalah ulama yang bagi nasihat dan ada terkandung di dalamnya hikmah dan faedah yang sangat banyak yang mengatasi seluruh isu. Dia bukan satu isu dia. Semua kan? Baik, jadi kita pilih tajuk risalah Al-Faraju Ba'da Syiddah kerana kita tahu bahawasanya realiti umat Islam hari ini, khususnya umat Islam di seluruh dunia, yang kita tahu bahawasanya kita mengalami krisis yang pelbagai. Iaitulah krisis, bermula daripada krisis keruntuhan akidah, kerosakan akidah, krisis penyakit yang merebak, krisis ekonomi, krisis berkenaan dengan peperangan, sama ada di Palestin ke di mana ke kan.
kita tahu bahawasanya perkara tersebut adalah sesuatu yang berlaku dan dia akan berlaku dan dia akan terus berlaku. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis berkenaan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi yang paling penting bukanlah kita nak selesaikan satu isu tu, kita anggap kita boleh selesaikan satu isu tu dengan waktu yang singkat, dengan kita kata dengan satu kuliah yang singkat ataupun satu kuliah yang bersiri yang kita sangka ianya dapat dirungkai. Tidak, sebenarnya rungkaian ataupun solusi itu adalah bergantung kepada sejauh mana kita kembali kepada asas. Sejauh mana kita kembali kepada asas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kembali kepadanya, iaitu agama kita, kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bagi setengah orang mungkin dia dah tak ini bahaya masalah jika kita mencampurkan antara proses ta'lim, yakni penyampaian ta'allum wa ta'lim, penyampaian ilmu dan talaqi ilmu dengan penyampaian ilmu, kita campur adukkan dengan perkara-perkara yang berkait dengan isu semasa, ataupun dijadikan isu semasa itu sebagai satu neraca asal, lalu dikesampingkan ataupun diletakkan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sampingan. Itu kebanyakan orang hari ini, yang dia bila dia cakap tentang isu semasa, dia akan cakap okey, kita akan tengok base pada demokrasi. Nampak? Dah salah. Kita akan tengok menurut kacamata netizen. Salah dah, awal-awal salah. So ini yang kita tak mau biasakan penuntut ilmu, kita tak mau biasakan mereka menjadikan isu semasa sebagai neraca asasi. Sepatutnya dikembalikan kepada Al-Quran, As-Sunnah. Itulah neraca yang kita pegang untuk kita suluh. Untuk kita suluh apa yang menjadi kemusykilan dan krisis yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik, yang kedua, itu yang pertama, kenapa kita pilih risalah ni. Yang kedua, kenapa kita pilih risalah ini? Kerana kita tahu pada zaman kita yang dalam keadaan krisis yang pelbagai, kesusahan yang menimpa kita, bukan kita sahaja, bahkan seluruh umat Islam dan seluruh umat manusia, masyarakat dunia yang ada hari ini terpaksa berhadapan dengan satu isu yang kita kata melibatkan keselamatan, melibatkan kesejahteraan dan kesihatan mereka. Dan sudah tentulah kita tahu bahawasanya perkara tersebut memberi kesan terhadap seluruh masyarakat, dan termasuklah mereka di kalangan umat Islam yang kita katakan yang merupakan umat yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat mereka sebagai khairul ummah jika mereka berpegang teguh dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik. Jadi kita tahu bahawasanya ini kita nak, bila kita ambil tajuk ni, kita nak bagi tahu bahawasanya setiap kesusahan akan ada kemudahan. Sebagaimana tajuk ni, Al-Faraju ba'da syiddah. Setiap kekalahan ataupun kesusahan akan ada kemenangan, akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan, kesulitan itu akan adanya kesenangan, kemudahan. Baik. Itu dua sebab kenapa kita pilih risalah ini. Baik. Kemudian kita tengok sebelum itu masuk risalah ini, kalau kita tengok risalah dengan judul yang sama ini sebenarnya dikarang juga oleh ramai ulama' lain lah. Antaranya adalah apa yang diringkaskan oleh Al-Imam As-Suyuti. Imam Suyuti pun dia ada kitab macam ni juga. Diringkaskan daripada kitab Ibn Abi Dunya. Al-Araju fil Faraji. Al-Araju fil Faraji. So, Imam As-Suyuti rahimahullah dibuat kitab sama. Daripada kitab ni diringkaskan. Begitulah juga Al-Madaini. Dia ada juga kitab berkenaan dengan kita kata Al-Faraju ba'da syiddah. Lebih kurang lah, tajuk dia lebih kurang. Demikianlah juga Qadi Abu Ali Al-Muhassin Ibn Ali At-Tanukhi rahimahullah.
Beliau juga ada kitab yang berjudul dengan judul yang sama, Al-Faraju Ba'da Syiddah. So kalau kita nak senaraikan kitab-kitab ulama yang karang tentang tajuk ini, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tajuk ini, signifikannya tajuk ini. Sebab kalau tak penting, sudah tentulah ulama-ulama yang semisal Imam Ibnu Abi Dunya, As-Suyuti, Al-Qadi Abu Ali Al-Muhassin, Al-Tanuhi, Al-Madaini, mereka tak tulis kitab ni kalau tajuk dia ataupun topik yang berkaitan dengan hal ini tidak penting. Bahkan kepentingan tajuk ini kita dapat lihatlah pada hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan topik ini, yang diistimbatkan oleh para ulama juga adalah banyak. Baik, jadi kita tanpa membuang masa, kita terus masuklah. Dan kita seperti yang Ana dah sentuh pada kelas ataupun kuliah khas sebelum ini, yang kita ada bahaskan risalah yang lebih kurang sama tapi dengan judul yang berbeza, dengan topik yang berbeza, itulah Husnul Dhann Billah, juga oleh pengarang yang sama, Imam Ibnu Abi Dunya. So kita dah sentuh, maksudnya kita takkan baca dengan kita takkan syarah dengan panjang lah, maksudnya kita akan tengok faedah-faedah yang kita boleh dapat. Dan Ana pun tak boleh nak berjanji kita akan khatam. Dia selalunya kalau nak khatam ni, dia tak sesuai lah untuk kita bincang. Dia sesuai untuk bacaan secara syarat, secara bacaan secara laju. Itu kita kata itu mungkin kuranglah manfaat, sebab mungkin orang yang faham bahasa Arab saja yang akan dapat manfaat dia kan. Tapi di sini kita nak kongsi dengan masyarakat umum akan isi kandungan. So anggaplah macam kita nak ambil kita nak kutip sebanyak mungkinlah yang kita mampu faedah-faedah daripada kitab ini yang dikarang oleh Imam Ibn Abi Dunya. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ الإمام الأوحد أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعد عبد الله بن شبيب بن خالد المدائني حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثني سعيد بن مسلم ابن باناك عن أبيه أنه سمع علي بن الحسين يقول عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج من الله عز وجل عبادة ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل. Baik. Ini hadis yang pertama yang dikemukakan oleh Imam Ibn Abi Dunya dengan sanadnya, iaitulah apa? Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Menyebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intizarul farju minallahi azza wa jalla ibadah. Maksudnya menunggu kemudahan ataupun keringanan, kemenangan daripada Allah azza wa jalla itu adalah ibadah. Intizarul farji minallahi azza wa jalla ibadatun. Menunggu kita kata menunggu kemenangan ataupun menunggu bantuan ataupun kemudahan, pelepasan. Al-faraju ni kita kata penyingkapan, al-kashfu minal gham ataupun minal ghummah. Ini Allah Subhanahu wa taala menyingkap kesusahan. Faraju kan. Kita boleh juga kata kemenangan lah, dan juga kemudahan. Baik. Intizarul farji minallahi azza wa jalla ibadatun. Menunggu kemenangan daripada Allah azza wa jalla adalah ibadah. Wa man radiya bil qalili minar rizqi radiyallahu anhu bil qalili minal amal. Barang siapa yang redha dengan sedikitnya rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, maka Allah akan redha kepadanya dengan sedikit sahaja amalan yang dia lakukan. Wa man radiya bil qalili minar rizqi radiyallahu anhu bil qalili minal amal. Barang siapa yang dia redha dengan al-qalili minar rizqi, dengan sedikit rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan baginya, maka Allah akan redha kepadanya dengan sedikit amalan yang dia lakukan.
Baik, kita tengok takhrij hadis ini. Baik. Baik, hadis ni kalau kita tengok dengan lafaz intizarul farji min Allah azza wa jalla ibadah, yang ni lafaz ini kalau kita tengok intizarul farji ibadatun, memang kita kata tak sepakat lah, ulama tak sepakat. Kalau kita tengok ulama tak sepakat terima dari sudut lafaz, tapi kita tengok dari sudut dia punya makna. Baik, kalau kita tengok intizarul farji minal ibadah ni memang banyaklah lafaz. Contohnya Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa. Ini semua tak kuat. Kalau kita intizarul farji ibadatun, semuanya tak kuat. Dari sudut apa kita kata, dari sudut sanad lah, dari sudut sanadnya. Tetapi sebahagian ulama menerima, contohnya macam Imam As-Suyuti dalam Ad-Durarul Muntathirah, kan? Dia kata bila dia sebut, dia komen tentang intizarul farji ibadah, dia kata wa 'inda Tirmizi min hadis Ibn Mas'ud fi athna'i hadis bi sanadin hasan. So dengan sanad yang hasan. Az-Zarqani dalam Mukhtasar Al-Maqasid juga kata hasan, kan? Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir kata intizarul farji ibadah dhaif. So dia kata dia tak sepakat lah. Dia tak sepakat yang pertama tu. Intizarul farji min Allah azza wa jalla ibadah ni memang kalau kita cari, dia ulama tak sepakat. Baik. Menunggu kemenangan daripada Allah itu adalah ibadah. Tapi kita tengok dalam takhrij di sini, dia kata al-hadis akhrajahu at-Tirmizi an Hammad ibn Waqid. Sami'tu Israil bin Yunus an Abi Ishaq al-Hamadani an Abi al-Ahwas an Ibn Mas'ud marfu'an bilafdhin salullaha min fadlihi fa inna Allah yuhibbu an yas'ala min fadlihi wa afdalul ibadati intizarul farj. Intizarul faraj. Baik. Datang dalam riwayat At-Tirmizi dengan lafaz yang berbeza. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an maksudnya sampai kepada Rasulullah. Baik, dengan lafaz Nabi SAW bersabda salullaha min fadlihi, mohonlah kepada Allah kurniaannya. Salullaha min fadlihi, pohonlah kurniaannya daripada Allah. Pohonlah kepada Allah kurniaannya. Fa inna Allah yuhibbu an yas'ala min fadlihi, kerana sesungguhnya Allah cintakan hamba-Nya yang meminta daripadanya kurniaannya. Allah suka orang yang minta kepada Allah. Minta rezeki, minta segala nikmat, minta dekat Allah. Wa afdalul ibadati intizarul faraji. Seafdal ibadah yang paling afdal ialah menunggu kemudahan. Al-faraj yakni kemenangan ataupun kemudahan. Jadi ini dia punya syahid, hadis dalam Jami' At-Tirmizi. Baik. Dan banyak lagi lah lafaz. Ada lafaz yang lebih tepat, ataupun lafaz yang lebih tepat kalau kita tengok intizarul faraji bis sabri ibadatun. Menunggu kemenangan, menunggu kemudahan daripada Allah dengan kesabaran, bis sabri ibadatun, ibadah. Kalau kita ambil lafaz yang letakkan bis sabri tu lebih cantik, lebih molek. Sebab apa? Sebab dia lebih maknanya lebih mustaqim, lebih lurus. Sebab kalau kita faham intizarul farji min Allah azza wa jalla ibadah, mungkin kita faham tunggu saja kemenangan ataupun tunggu saja kemudahan daripada Allah, terus jadi ibadat. Tetapi kita boleh katakan lafaz yang datang dengan intizarul farji minallah azza wa jalla bisabri, so diletakkan qaid dengan sabar, as-sabru, dengan kesabaran, ibadatun, ibadah. Itu jelas. Sebab memang kita diperintahkan untuk menunggu kemudahan dan menunggu keringanan, menunggu kemenangan dengan kesabaran. Dengan kesabaran.
Kerana sabar itu adalah apa? Separuh daripada iman. As-sabru nisful iman. Dan as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah separuh dari iman. Wal yaqin al-iman kulluhu, dan keyakinan itu adalah iman kesemuanya. Dan kalau kita tengok balik, kenapa as-sabru, kenapa penting dengan lafaz tambahan sabar tu, kesabaran tu? Kerana sabar itu adalah separuh daripada iman. Apa maksud sabar separuh daripada iman? Maksudnya, dalam kehidupan kita, kita boleh katakan, dalam kehidupan kita, secara umumnya, kehidupan kita ini berlegar pada dua perkara. Iaitulah nikmat yang Allah Ta'ala berikan dan ujian ataupun kesusahan, ujian yang berbentuk kesusahan, kemudaratan, kesakitan, penyakit, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, ujian. So ujian ni adalah dalam hidup kita ni, dia akan berlegar pada ni. Kalau kita tidak di dalam nikmat, kita berada di dalam ujian ataupun kesusahan. Jadi sebab itulah kenapa datang athar daripada para sahabat, daripada salafus salih, dan juga daripada Nabi SAW, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh daripada iman. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih, as-sabru diya. As-sabru diya. Iaitu sabar itu adalah cahaya. Sabar itu adalah kita kata diya. Iaitulah apa? Cahaya yang menyinari. Ibarat seperti sinar cahaya yang menyinari. Kerana dia menyuluh kegelapan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kesusahan, kesedihan. So sebab itu kalau kita tengok balik, lafaz yang datang dengan lafaz bisabri, intidharul fajri bisabri. Dan ini lebih sahih. Kalau kita tengok intidharul farji bisabri ibadatun, kalau kita tengok balik dia punya riwayat ini, kalau kita tengok disebutkan oleh Ibn Hibban, antaranya dalam kitab As-Siqat. Maaf, ana cakap lebih sahih tadi, tak tepat. Maaf, ana tarik balik, dia bukan lebih sahih. Maksudnya dia datang dengan riwayat yang kalau kita tengok riwayat dia tak kuat lah, sama macam tadi. Intidharul faraji bis sabri. Ini kalau kita cek dalam takhrij ulama, memang dhaif lah. Intizarul faraji bis sabri ibadah. Syekh Al-Albani dalam dhaif al-jami' disebut dhaif dengan lafaz tersebut, tak kuat. Mursal. Mursal. Baik. Ala kulli hal, anda tak mau memeningkan kita dengan takhrij ni, tapi kita nak ambil apa dia punya point di sini. Sebab kita dah katakan apa yang dikemukakan oleh Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah dengan hadis ini, walaupun hadis ini adanya dha'af, adanya kelemahan dari sudut sanadnya, tetapi kita nak tengok dari sudut makna yang ada dalam hadis-hadis yang sahih, makna yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Maksudnya seakan-akan penyokong. Itu kita dah sebut, boleh refer pada kelas kita dalam risalah Al-Husnul Dhanni Billah tu, kita dah sebut macam mana riwayat-riwayat yang lemah ini, macam mana ulama gunakan dia sebagai i'tidad, sebagai sokongan. Dia bukan sandaran utama. Bukan sandaran utama. Baik. Sebab tu kalau kita tengok balik intizarul farji minallah azza wa jalla ibadatun, maksudnya intizarul farji bis sabri minallah, bis sabri ibadatun, dengan kesabaran. Dan kita tengok riwayat yang berikutnya nanti. Kemudian dalam
kenyataan yang kedua, wa man radiya bil qalil minar rizqi radiyallahu anhu bil qalil minal amal. Barang siapa yang redha dengan sedikit rezeki daripada Allah Subhanahu taala yang Allah berikan kepadanya, maka Allah juga akan redha kepadanya akan sedikit amalan yang dilakukannya. Ini apa dia punya asas dia? Asas dia adalah balik kepada ayat balik kepada kaedah al-jaza' min jinsil amal. Iaitulah apa? Balasan itu Allah akan berikan berdasarkan amalan. Maksudnya kalau kita redha dengan sedikit rezeki yang Allah Ta'ala bagi, Allah juga akan redha dengan sedikit amalan yang kita lakukan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala syakur. Inna Rabbi syakur. Tuhan kita ni syakur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa maksud Allah Ta'ala syakur? Allah Ta'ala dia menghargai amalan para hamba dia. Walaupun sedikit dia akan bagi balasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. So Allah balas. Walaupun sedikit Allah balas. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah mensia-siakan amalan hamba-hambanya. Walaupun sedikit, walaupun kecil, tetapi kalau seseorang itu redha, beriman kepada Allah, maka Allah juga akan menghargai keredaannya itu, menghargai keimanannya, menghargai keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So ini penting kerana kita pada hari ini kita faham keadaan kita yang sulit, keadaan kita yang susah di zaman kita kata pandemik ini. Ramai orang yang kehilangan kerja, ramai orang yang kehilangan sumber pendapatan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka jalan dan memudahkan urusan di kalangan kita semua. Sebab itu bila kita baca ni, wa ma radiya bil qalil minar rizqi radiyallahu anhu bil qalil minal amal, dia akan memberi satu harapan. Maksudnya di sini, siapa yang redha dengan sedikit daripada rezeki, maka Allah akan redha dengannya dengan amalan yang sedikit yang dia lakukan. Iaitulah apa? Sama ada merujuk kepada keredaan dia terhadap rezeki yang sikit tadi. Sebab itu apa sandaran yang sahih berkenaan dengan hal ini? Iaitulah Nabi SAW ajar kita supaya minta kecukupan. Nabi tak suruh kita minta kita ni berlebihan ataupun kaya yang dimaksudkan. Orang salah faham tentang kekayaan. Kekayaan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, al-ghina ni sebenarnya kita tak boleh terjemahkan dengan kemewahan. Kebanyakan orang bila dia sebut tentang kaya, nak jadi kaya, maka dia terbayang terus dalam pemikiran dia kemewahan. Apa punca? Kita kata apa punca hal tersebut berlaku? Apa punca masyarakat hari ini bila sebut tentang kaya, dia nampak mewah. Kerana kita tahu bahawasanya lifestyle, cara hidup yang diketengahkan dalam masyarakat, kebanyakan di kalangan masyarakat kita ini sudah terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang kafir, yang menyebabkan mereka melihat kehidupan itu ataupun kekayaan itu pada hakikatnya adalah kemewahan. Tetapi ini salah. Kekayaan di dalam Islam bukan bermaksud kemewahan. Kekayaan di dalam Islam iaitulah apa? Kayanya jiwa. Maksudnya kecukupan. Sebab itu Nabi SAW perintahkan kita untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma inni as'alukal ghina wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukat tuqa wal afaf wal ghina. Dalam doa Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita. Ini sandaran yang sahih. Ini sandaran utama kita. Nabi SAW ajar kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecukupan. Minta al-ghina. Al-ghina maksudnya kecukupan.
Al-ghina. Al-ghina maksudnya kecukupan. Allahumma inni as'aluka tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu at-tuqa, yakni ketakwaan. Al-afaf, yakni perasaan ifah, merasa adanya kehormatan. Wal ghina, yakni kecukupan. Dalam hadis yang lain, apa dia? Yang Nabi SAW ajarkan Ali radhiyallahu an, doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Iaitulah apa? Tentang Ali radhiyallahu anhu yang menyatakan dia ada hutang yang dia tak mampu nak bayar. Lalu Nabi SAW ajar Ali radhiyallahu an dengan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, engkau cukupkanlah aku dengan perkara yang halal daripada sisimu. Ini rezeki yang halal. Cukupkan aku dengan rezeki yang halal. An haramika, daripada perkara yang haram, yang kau haramkan. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Cukupkanlah aku dengan kurniaanmu. Amman siwak, daripada selainmu. So Nabi ajar. Nabi SAW ajar para sahabat supaya minta kecukupan. Minta kekayaan di situ, kekayaan tu bukan maknanya kemewahan, tetapi minta kecukupan. Cukup. Dan ini maksudnya di sini kita boleh buktikan, walaupun riwayat yang Imam Ibn Abi Dunya bawa ini adalah riwayat yang dhaif, tetapi sandarannya ada yang sahih. So ana buat kuliah sengaja ana ambil risalah macam ni. Mungkinlah ada orang akan katalah, kenapa ustaz ni ambil risalah yang hadis dhaif apa semua ni. Baik, sebab kita nak bagi tahu ulama dulu bila mereka menulis, walaupun hadis tu dhaif, tapi pengetahuan mereka terhadap hadis-hadis yang sahih, yang menyokong ataupun yang menjadi sandaran utama bagi sokongan hadis dhaif yang mereka bawa tu, mereka tahu. Dan kita buktikan tadi. Alhamdulillah. Maksudnya dia bukan kosong. Setengah orang mungkin dia tengok, ustaz, hadis ni dhaif, tak boleh pakai. Okey, tak apalah. Okey, kita dah bincang tadi bab riwayat, bab takhrij, kita tak apa, kita boleh bincang. Tak apa nak dhaif, kita kena explain. Kan? Dhaif tak apa, kita nak explain. Tapi kita nak bagi tahu makna tadi. Maksudnya di sini, wa man radiya bil qalil minar rizqi radiyallahu anhu bil qalil minal amal. So sandarannya dalam hadis-hadis yang sahih sangat banyak. Kita sebut tadi Nabi SAW ajar kita supaya minta kecukupan. Cukup dengan perkara yang halal. Sebab itu kita katakan kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Kecukupan jiwa. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata laisal ghina al-gharad, ataupun apa dia lafaz dia, laisal ghina an kathratil arad, walakin al-ghina ghina an-nafsi. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Subhanallah. So daripada satu hadis dhaif ni kita boleh cari dia punya makharij, ataupun dia punya, kita kata dia punya sumber yang sahih, yang menjadi asas. Sebab itu kita tengok dalam hadis Sahih Al-Bukhari dalam kitab Riqaq, Al-ghina ghina an-nafs. Kaya ni adalah kaya jiwa. Sebab itu Nabi SAW sebut laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya itu, bukanlah cukup itu, bukanlah kaya itu adalah kayanya harta benda. Walakinnal ghina ghina an-nafsi. Akan tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Yakni cukup jiwa dengan perkara yang halal. Cukupnya kita ni mencukupkan diri kita dengan sumber yang halal, dengan rezeki yang halal. Dan ini sebenarnya kita kena faham,
Kebanyakan orang hari ini bila mereka mengalami situasi yang diuji dalam sumber pendapatan dan sebagainya, kadang-kadang kalau kita lihat mereka hanya melihat musibah yang menimpa mereka itu hanya ujian, dan mereka tak muhasabah diri. Adakah sumber pendapatan mereka selama ini ada benar-benar halal ataupun tidak terjebak dalam syubhat dan sebagainya. Sebab itu kembali balik pada asas, iaitulah kita kena muhasabah diri, kita kena tengok balik adakah sumber pendapatan kita, pekerjaan kita itu adalah sumber yang halal ataupun ada perkara-perkara syubhat dan sebagainya. Itu yang kita kena muhasabah bila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Sebab itu kalau kita tengok balik, bila masyarakat kita dididik dengan takrifan kekayaan tadi yang salah, takrifan kekayaan yang berkiblatkan kufar, iaitulah kaya itu bagi mereka adalah kemewahan yang kita lihat sehingga membazir. Cuba tengok orang-orang kafir macam mana pembaziran yang mereka lakukan. Bagaimana kemewahan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka itu menyebabkan mereka lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu kita namakan sebagai istidraj. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. So Allah tarik sedikit demi sedikit daripada orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala bagi mereka kemewahan, Allah Ta'ala bagi mereka kesenangan, Allah Ta'ala bagi mereka harta benda yang melimpah ruah, tetapi Allah kata kami tarik mereka sedikit demi sedikit ke lembah kebinasaan, dan dalam keadaan mereka tidak sedar. Dan ini kita kena sedar, maksudnya kita kena sedarkan masyarakat, bukan kita seorang sahaja yang mengalami masalah. Kita mengalami adanya orang yang mereka yang berniaga misalnya, mereka yang menjalankan perniagaan yang terkesan dalam situasi pandemik ini. Kebanyakan orang bila mereka diuji, kita tengok mereka seakan-akan tidak ada kita kata tidak ada sikap redha kepada takdir Allah. Kita tengok marah-marah, maki hamun, kan? Maki hamun, maki orang tu, maki pemerintah, maki orang ni. Maksudnya sebab itu kata para ulama, bila timbulnya fitnah, bila adanya ujian, maka akan tersingkap perangai manusia. Siapa yang sabar, siapa yang boleh kawal emosi, siapa yang tak boleh kawal emosi. Satu kita tengok hari ni terkejut, kita tengok ada orang yang dulu kita sangka macam dia okey dan sebagainya, tapi bila kita nampak mungkinlah tekanan dan sebagainya, tapi kita tak boleh bagi alasan ini tekanan perasaan, saya ada mental disorder, tak boleh. Sebab bila kita orang beriman, bila kita disebutkan kita beriman, maka kewajipan kita adalah beriman kepada Allah, beriman kepada takdir. Tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan takdir sama ada yang baik ataupun yang buruk. Kita tak boleh jadi macam orang kafir. Orang kafir dia buat dosa, dia bagi alasan mental disorder. Betul tak? Cuba tengok perangai orang kafir sekarang. Dia mencuri, lepas mencuri dia bagi alasan mental disorder. Berzina, kemudian dia bagi alasan mental disorder. Kita kena faham, mereka cuba untuk menjadikan untuk menormalisasikan maksiat dan pelanggaran terhadap perintah Allah itu sebagai satu bentuk mereka boleh cari pula nak lari daripada dosa. Mereka kata ini kita tak boleh salahkan dia, ni mental disorder. Jadi pondan pun dia kata mental disorder. Semua mental disorder sekarang. Kita pun pening tengok. Betul tak? Hari ni macam tu kan. Dia seleweng duit orang dia kata saya ada masalah bipolar disorder. Semua dia salahkan masalah mental. Tak boleh. Tak boleh. Kita bukan salahkan penyakit tu, kita salahkan apa? Orang yang buat tu dia suka cari alasan. Dalam Islam tak diterima tetap. Kita kata tak diterima lah benda tu, maksudnya kalau kau ada penyakit apa sekalipun, benda tu tetap kemungkaran. Kan? Tetap kemungkaran. Baik, ini hadis yang pertama.
intizarul farji min Allah azza wa jalla ibadatun wa man radiya bil qalil min ar-rizqi radiyallahu anhu bil qalil min al-amal. Maksudnya di sini menunggu kemudahan, menunggu kemenangan adalah ibadah. Ini apa dalil ya? Surah Al-Insyirah yang kita baca tadi. Asy-Syarh kelapangan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Supaya sesungguhnya setiap kesusahan, kesulitan ada kemudahan. Kan ada kemudahan. Kata ulama salaf, setiap satu kesusahan yang kita menimpa kita ada dua kemudahan Allah Ta'ala bagi. Inna ma'a usrin wahidin falahu yusran. Setiap satu kesusahan, setiap satu kesulitan Allah buka dua jalan. Allah buka dua jalan kemudahan. Ini kita kena yakin. Sebab itu Al-Qadi At-Tanukhi, Al-Qadi Abul Ali Al-Muhassin Ibn Ali At-Tanukhi rahimahullah dalam kitabnya Al-Faraju Ba'da Syiddah disebut benda ni. Dia kata, dibawakan kenyataan ulama salaf, maksudnya dia bila ditafsirkan ayat inna ma'al usri yusra, dibincangkan tentang kenapa al-usri, kesusahan tu ada ta'rif, ada tu ta'rif, ada alif lam. Kenapa yusra tak ada alif lam, dia nakirah. Kemudian didatangkan satu faedah. Dikatakan, kerana apa? Kerana setiap satu kesusahan itu Allah Ta'ala datangkan banyak kemudahan. Dan antaranya perkataan sebahagian ulama salaf, satu kesusahan Allah bagi dua kemudahan. Maksudnya kita boleh kata minimum satu kesusahan Allah bagi dua kemudahan. Cuba kita perhati. Cuba kita tengok. Kita tengok dalam konteks kita sekarang ini. Betul tak? Subhanallah, betul. Inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan kita hari ini yang kita sekarang terpaksa lockdown, duduk di rumah, tak boleh pergi mana-mana, Allah datangkan, nak rasa bukan dua kemudahan, banyak kemudahan. Betul tak? Kita jangan fikir macam pemikiran orang kafir yang dia sentiasa tak berpuas hati, sentiasa nak melihat kesalahan orang lain. Tak, kita berfikir dalam kerangka seorang mukmin, seorang beriman. Cuba kita tengok. Kan? Subhanallah. Kita duduk di rumah, kita boleh mengaji dengan mudah. Di hadapan kita punya laptop. Tak perlu keluar. Tak perlu fikir minyak kereta. Saving, minyak kereta saving. Tak perlu fikir tempat pengajian, tak perlu fikir dia punya bangunan ataupun tempat yang dia dah sewa. Dia nak kena sewa. Walaupun kita tak nafikan ada orang yang dia fikir lain masa dia fikir tempat yang disewa tu akan tamat dan sebagainya dan dia tak mampu bayar semua, dan semoga Allah mudahkan urusan. Tetapi kok mana pun, apa pun sekali kesusahan, inna ma'al usri yusra, Allah kata. Ini bukan orang kata. Bukan kerajaan kata. Bukan ustaz kata. Ini Allah, Tuhan kita yang kata. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan, kesulitan itu akan ada kemudahan. Yang Allah mudahkan. Jadi pakat-pakat kita muhasabah diri, pakat-pakat kita perhatilah apa yang berlaku pada diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Kita pakat-pakat perhati, kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala, kita perhati betul-betul, senyap, kita diam, kita perhati betul-betul. Kita duk rasa susah, kita duk rasa ni, tapi kita kena tengok supaya menatijahkan kesyukuran dan menatijahkan kita kata keredaan tadi. Tapi memanglah kalau kita fikir tentang kemewahan, kita fikir tentang kemewahan, memanglah orang yang selalu pergi ke luar negara apa semua ni pun marahlah. Tak boleh nak travel, tak boleh nak apa kan. Tak boleh bersuka-suka dan sebagainya.
Tapi kita bukan fikir maksud kita fikir bab tadi kecukupan tadi. Allah Taala dah bagi rezeki yang cukup, maka kita redha, maka Allah juga akan redha. Tapi kalau kita tak redha, kita marah-marah, kita tak sabar, Allah Taala tak bagi, takkan bagi balasan, melainkan apa yang kita lakukan. Baik. Jadi itu hadis yang pertama. Baik, yang kedua, Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu an yas'ala min fadlihi wa afdalul ibadati intidharul faraji." So yang ni riwayat ni riwayat yang hasan ataupun sahih. Riwayat ni, riwayat yang kedua ni sahih. Riwayat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Baik, anda check balik. Anda check balik dia punya status dan kita kongsi supaya kita puas hatilah kan. Kita puas hati. Baik, salullaha min fadlihi, mintalah kepada Allah, salullaha min fadlihi, daripada kurniaannya. So Nabi SAW perintahkan supaya kita minta kurniaan daripada Allah. Okey. Abdullah bin Mas'ud rawi dia. Okey, As-Sakhawi dalam Al-Maqasidul Hasanah kata lahu turuq. Dia ada apa syawahid lah, turuq maksudnya jalan-jalan riwayat lain. Imam At-Tirmidzi kata apa? Fihi Hammad ibn Waqid laysa bil hafiz wa ruya mursalan ashbaha an yakuna asah. So dia mursal tu lebih asah, lebih sahih. Tak apa. Baik, kita tengok Al-Hafiz Al-Munziri. Al-Hafiz Al-Munziri dia kata dalam Targhib wa Tarhib, isnaduhu sahihun aw hasan aw ma qarabahuma. Sanadnya sahih atau hasan ataupun dekat dengannya. Ad-Dimyati dalam Al-Mutajirur Rabih, warada hadha al-hadith an rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ashbah ayakun asah. Maksudnya mursal macam Imam At-Tirmidzi kata tadi. Baik. Syekh Al-Albani letakkan dalam dhaif. Baik. Imam As-Suyuti kata sahih. Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir dalam muqaddimah mengisyaratkan akan kesahihan. So kita bila dengar ada ulama yang sahihkan tu, kita legalah. Jadi boleh kita kata kita taklid dengan ulama yang hukum hadis itulah, kita bukan muhaddis kan. Kita siapa kan? Jadi kita kata yang ala kulli hal sahih lah kan. Baik. Kalau orang yang mengaji ilmu hadis dia nak kritik, nak panjang, nak bahas tentang sanad, silakanlah. Kita tak halang pun kan. Tapi kita nak ambil manfaat daripada matan. Baik, Nabi SAW bersabda, salullaha min fadlihi, mintalah kepada Allah daripada kurniaannya. Mintalah kepada Allah daripada kurniaannya. Mintalah kepada Allah kurniaannya. Min fadlihi. Fa inna Allah yuhibbu an yas'ala min fadlihi. Sesungguhnya, kerana sesungguhnya Allah menyintai orang yang minta kurniaannya. Allah Ta'ala suka kalau hamba-Nya ni minta ke Allah. Wa afdalul ibadati intidharul faraji. Ibadat yang paling utama adalah menunggu kemudahan, menunggu kemenangan. Nampak? So hadis ni kalau kita tengok, perintah supaya kita melazimi doa. Dan dalam hadis-hadis yang banyak, Allah Subhanahu Wa Taala suka hamba-hambanya berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Taala kata apa dalam Quran? Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mustajabkan, aku akan kabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Allah suruh kita doa. Nabi SAW pun suruh kita berdoa. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah marah, Allah murka kalau kita tak berdoa. Menunjukkan lawannya, Allah menyintai hamba-hambanya yang berdoa, yang merintih, mengangkat tangan, berdoa kepadanya. Mintalah kepada Allah. Salullaha min fadlih.
fa inna Allah yuhibbu an yas'ala min fadlih. Kerana sesungguhnya Allah cintakan hamba-Nya yang meminta kepadanya kurniaannya. Wa afdalul ibadati intizarul faraji. Seutama-utama ibadat ialah menunggu kemenangan, menunggu kemudahan. Jadi di sini menunjukkan kepada kita menunggu kemenangan, menunggu kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah dilakukan dan dilaksana dengan kesabaran dan doa. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, wassalah, dan dengan doa, dengan salat. Dengan salat. Baik. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga. Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah meriwayatkan daripada Abu Sa'id. Iaitulah bahawasanya daripada yang mengkhabarkan kepadanya bahawa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yu'ti ahadun ata'an khairan wala awsa'u minas sabri. Baik, ni ada lafaz yang satu lagi yang lebih sahih. Sekejap, ana cek balik lafaz ini. Baik, yang ni pun kalau kita tengok balik 7. Baik, akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Ini sahih lah kan? Dan Muslim dan sahih. Tapi dengan lafaz yang berbeza. Baik, kita cek lafaz yang berbeza tu. Lafaz yang berbeza tu ana tak salah ana dia lain sikit je lah. Tapi maknanya sama lebih kurang. Dalam Sahih Al-Bukhari kan, kita tengok yang dalam riwayat-riwayat lain pun banyak kan. Awsa'u minas sabri ni. Dia lebih kurang macam ni. Lafaz dia, ma ruziqa abdun khairan lahu wala awsa'a minas sabri. Ma ruziqa abdun khairan lahu wala awsa'a minas sabri. So yang ni lam yu'ti ahadun ata'an khairan wala awsa' minas sabri. Tidak diberi kepada seorang hamba, seorang individu itu satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas berbanding kesabaran. Dalam lafaz yang berbeza, tidak direzekikan kepada seorang hamba itu satu kebaikan pun yang lebih baik dan lebih luas berbanding kesabaran. Dalam Syekh Al-Albani dalam silsilah al-ahadith as-sahihah kata sahih kan, dengan lafaz ma ruziqa 'abdun khairan lahu wa la awsa'a minas sabri. Sama juga. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan lafaz yang panjang, dengan lafaz dia, man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang sabar, Allah akan sabarkan dia, Allah akan tahan dia, Allah akan bagi ketetapan kat dia. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang rasa cukup, Allah akan bagi dia cukup. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang menahan diri untuk menjaga kehormatan, maksudnya ditahan diri daripada minta-minta kepada orang. Iffah, untuk menjaga kehormatan, menjaga agamanya, maka Allah akan bagi dia kehormatan. Allah akan jadikan dia seorang yang hormat, yang terhormat. Allah akan bagi dia kehormatan. Allah akan cukupkan dia, Allah akan bagi kehormatan. Allah akan jaga kehormatan dia. Wa ma ajidu lakum rizqan awsa'a minas sabri. Dan aku, kata Nabi SAW, tidak mendapati bagi kamu rezeki yang lebih luas berbanding kesabaran. Subhanallah. Maksudnya, siapa yang diberikan kesabaran, maka dia telah diberikan rezeki yang luas. Ini pun kita kena betulkan ni. Sebab dalam kamus kebanyakan masyarakat, rezeki hanya difahami sebagai harta benda. Rezeki hanya difahami sebagai duit ringgit. Sebab itu kita kena perbetulkan. Dalam masyarakat, rezeki tak terbatas pada duit ringgit. Rezeki tak terbatas pada harta benda. Sebab itu Nabi SAW
kata tadi, yang dalam hadis yang kita bacakan tadi, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta benda. Sama juga. Rezeki pun kita nak kena perbetulkan. Rezeki bukan semata-mata duit ringgit. Sabar, kesabaran itu adalah rezeki yang paling luas. Siapa kata? Nabi kita SAW. Nabi kata, ma ruziqa abdun khairan awsa'a lahu khairan lahu wala awsa'a minas sabri. Ma ajidu lakum rizqan awsa'a minas sabri. Semua lafaz ni sahih. Aku tak dapati bagi kalian rezeki yang paling luas melainkan kesabaran. Jadi kita nak kena tahu apa itu sabar. Apa itu sabar? Apa itu kesabaran? Sabar dari sudut bahasa al-habsu an-nafs, ataupun kita kata secara lughah, sabar ni kita kata naqidul jaza'. Dia lawan kepada al-jaza'. Al-jaza' ni sifat merintih, sifat mengadu ataupun suka merintih. Sebab itu dia lawan kepada rintihan. Sebab itu dari sudut bahasa, sabar ni maksudnya habsun nafsi anil jaza', menahan jiwa daripada rungutan. Merungut, kuat merungut. Orang yang kuat merungut ni dia tak sabar. Kadang-kadang kita pun kita tak sedar, kadang-kadang kita merungut juga. Jadi kita kata kita kena, yalah, pakat-pakat kita kena muhasabah dirilah kan. Kita tak sedar kadang-kadang kita cerita kat orang tu kita macam merungut juga kan. Kita cerita kita punya kesusahan, kita punya. Itu tak, kita takut kita tak termasuk dalam kategori sabar tadi. Ataupun mengurangkan kesabaran kita kan. Dari sudut istilah syarak, sabar ni apa? Habsun nafsi an maharimillah wa habsuha ala faraidih wa habsuha ala anit tasakhuti wasyikayati li aqdari. Yang ditakrifkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam risalahnya kepada salah seorang saudaranya. Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Sabar itu adalah menahan jiwa daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa habsuha ala faraidihi, menahan jiwa daripada, kita kata menahan jiwa daripada kefarduan. Maksudnya menahan jiwa ini untuk tetap sabat dalam melaksanakan kefarduan yang Allah Ta'ala fardukan. Sabar mendirikan solat. Sabar untuk melazimi zikrullah. Sabar dalam menuntut ilmu. Kalau kita tak sabar dalam menuntut ilmu, dalam menanggung kebodohan yang sedikit, kita akan menyesal untuk menanggung kebodohan yang lebih banyak nanti kalau kita tak sabar. Habsuha ala faraidihi wa habsuha an at-tasakhuti wasyikayati li aqdarihi, dan menahan jiwa daripada tasakhut, yakni perbuatan kita kata merungut dan juga marah-marah, wasyikayah, dan juga rungutan, ataupun kita kata syikayah ni maksudnya kita kata merungutlah terhadap qadar, takdir yang telah ditetapkan. Dan kita boleh tengok hari ni ramai orang yang dia tak boleh tahan ni, dia tak boleh tahan, tak boleh sabar. Benda ni. Tak boleh sabar. Jadi dia merungut. Saya tak jumpa dengan keluarga saya dah berapa tahun dah ni. Saya nak minta balik juga. Lepas tu dia, kemudian dia tak sabar tu, kemudian dia buat apa? Dia menipu. Dia rentas negeri, dia tipu dokumen. So dia dah terlibat dalam perkara yang haram. Kerana dia tak sabar tadi. Menipu dokumen. Ada yang, itu dalam konteks yang kita kata, kita tengok sekarang. Pelbagai bentuk pelanggaran. Yang paling penting sekali menahan diri. Yang pertama tadi, menahan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita tengok hari ni, tengok orang tengok orang kafir nampak hebat, nampak banyak kaya, mewah. Macam mana dia pun kaya?
kita kena tiru mereka pun tak sabar tu. Tengok rupanya mereka ni buat macam ni. Mereka buat bisnes macam ni. Dia tak kira dah halal dan haram. Orang kafir tu memanglah dia sedia ada kafir dah, dia tak kira halal dan haram. Tapi kita sebabkan nakkan kemewahan, kita tiru saja dan kita tak hiraukan antara halal dan haram. Tengok. Ramai jadi YouTuber ni orang jadi YouTuber. Tapi hati-hati, takut apa? Ada perkara-perkara syubhat yang kita terjebak dan sebagainya. Ada orang dia tak sabar dalam dakwah. Ini paling kita takut sekali. Aku berdakwah dah tapi tak ramai juga ikut. Dia nak tunggu ramai. Tak ramai tengok, tak ramai. Buat jadi benda lain lah. Tukar. Kerana ketidaksabaran. Allahul musta'an. Wa alaihi at-tuklan. Baik, jadi rezeki yang paling luas Nabi SAW katakan kesabaran. Sebab itu innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Sebab itu dalam kita menunggu kemenangan, dalam kita menunggu kemudahan yang Allah Ta'ala telah janjikan, kemenangan, kemudahan, keringanan, maka tidak ada cara lain melainkan kita melazimi kesabaran. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Isbiru hatta talqawni alal hawdi. Sabarlah kalian sehingga kalian bertemu dengan aku di haud, di telaga. Pegang kata-kata Nabi itu. Sabar sampai kita bertemu dengan Nabi SAW di telaga. Al-haud, telaga Nabi SAW. Baik, kemudian yang keempat. Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ar-Rabi' ibn Khaytham. Ar-Rabi' ibn Khaytham. Katanya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. So Ar-Rabi' ibn Khaytham dia baca ayat ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Qala al-makhraju min kulli ma daqa 'ala an-nas. Apa maksud jalan keluar? Kata Ar-Rabi' ibn Khaytham rahimahullah, jalan keluar daripada segala yang boleh menyempitkan manusia. Segala yang boleh menyempitkan ke atas manusia. Ma daqa 'ala an-nas. Apa yang boleh menyempitkan dada, menyempitkan jiwa, menyempitkan hati, menyempitkan manusia, maka Allah akan datangkan jalan keluar. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Baik. Allah musta'an. Baik. Jadi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi kepadanya jalan keluar. Jalan keluar, kata Ar-Rabi' ibn Khaytham, keluar daripada setiap yang menyempitkan manusia. Maka yakinlah akan janji Allah. Apa maksud takwa? Maksudnya kita menjadikan antara kita dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan berupa azabnya, hukumannya, ada pelindung, adanya pelindung. So dengan kita mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baik. Kemudian hadis yang kelima. Yang tadi asar lah, yang keempat ni asar. Ar-Rabi' ibn Khaytham. Ar-Rabi' ibn Khusaim. Sebab tu dah pakai spek ni pasal tak nampak lah. Ar-Rabi' ibn Khusaim, ibn A'id ibn Abdillah al-Thawri, Abu Zaid, Abu Yazid al-Kufi, thiqatun 'abid mukhadram. Dia tabaqat yang kedua. Maksudnya tabi'in, mukhadram. Mukhadram maksudnya dia hidup zaman Nabi tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Wafat pada tahun dikatakan dia wafat pada tahun 61 Hijrah ataupun dikatakan 63. 63 Hijrah. Ar-Rabi' ibn Khusaim, so tabi'in lah, mukhadram. Ibnu A'id ibn Abdillah al-Thawri. So kira dia tabi'in lah, tabaqat yang kedua. Kedua kibar lah, kibar tabi'in. Mukhadraman. So dia
tafsirkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ay al-mukhrij atau al-mukhrij min kulli ma dhaqa 'ala an-nas. Al-makhraj, tempat keluar yang Allah Taala akan datangkan daripada segenap perkara yang menyempitkan. Menyempitkan rezeki, Allah akan datangkan jalan keluar. Baik. Kemudian riwayat yang kelima daripada Abi Idris Al-Khawlani, an Abi Darda, Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani siapa? Abu Idris Al-Khawlani A'idhullah Ibnu Abdillah Al-Khawlani. Dia lahir pada zaman Nabi, pada perang Hunain. Tapi dia tak sempat jumpa Nabi kalau tak salah. Wa sami'a min kibari sahabah, dia dengar daripada kibar sahabah, so dia tabi'in. Wafat dalam tahun 80 Hijrah. Sa'id bin Abdul Aziz mengatakan tentang beliau, kana alimus Syam ba'da Abi Darda. Beliau ialah alim Syam, yang di negeri Syam selepas Abi Darda. Maksudnya dia adalah anak murid Abu Darda radhiyallahu an. Abu Idris Al-Khawlani, A'idhullah bin Abdillah Al-Khawlani. Diriwayatkan daripada gurunya Abi Darda. Siapa Abi Darda? Sahabat Nabi yang mulia. Abu Darda radhiyallahu an katanya, su'ila an hadhil ayah. Ditanya kepada Abu Darda radhiyallahu an, sahabat Nabi yang mulia, tentang ayat ini. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah Ta'ala itu huwa fi sya'nin. Allah itu dia dalam urusannya, dalam urusan. Setiap hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada urusannya. Apa urusan Allah itu? Faqala su'ila anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang ayat ni. So sahabat tanya Rasulullah. Abu Idris Al-Khawlani tanya sahabat Nabi Abu Darda tentang ayat ni. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah ada kerja dia, Allah ada urusan dia. Apa urusan Allah tu? Sahabat tanya. Tabi'in tanya sahabat, sahabat tanya Nabi. Maksudnya Abu Darda kata, ya Rasulullah pun pernah ditanyakan dengan ayat yang sama. Maka Nabi SAW menjawab, min sya'nihi an yaghfira dhanban wa yakshifa karban wa yarfa'a qauman wa yada'a akharin. So ada 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, tafsir kepada kulla yaumin huwa fi sya'nin. Sya'nin, yakni urusan Allah. Apa kerja Allah? Apa yang Allah buat setiap hari? Kata Nabi SAW, min sya'nihi, ay min sya'nillah, daripada urusan Allah, yang pertama, an yaghfira dhanban. Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Setiap hari. Setiap hari. Orang tanya, bulan puasa je ke Allah ampun dosa? Tak, setiap hari. Setiap hari. Yang kedua, wa yakshifa karban. Allah Ta'ala menyingkap kesusahan dan kesulitan. Setiap hari. Setiap hari juga. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Min sya'nihi kashfu karban. An yakshifa karban. Allah Ta'ala menyingkap kesulitan hambanya. Memudahkan kesulitan hambanya. Itu maksud kashfu karban. Yang ketiga, wa yarfa'a qauman. Setiap hari Allah Ta'ala mengangkat kedudukan satu kaum. Allah memuliakan satu kaum. Yang keempat, wa yada'u akharin, wa yada'a akharin. Dan Allah Ta'ala menghinakan yang lainnya. Setiap hari Allah Ta'ala angkat, Allah pilih siapa yang dia nak angkat. Siapa yang dia nak bagi pahala. Siapa yang dia nak muliakan. Siapa yang akan disebut-sebut di sisi Allah namanya. Dan di kalangan malaikat, wa dzakarallahu fi man 'indah, siapa yang nak disebutkan. Sebab tu kita kena tahu siapa yang hari-hari Allah Ta'ala nak sebut ni. Orang yang selalu ingat Allah. Orang yang melazimi majlis zikir. Orang yang melazimi majlis ilmu. Nabi SAW sebut, wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah sebut nama mereka di sisinya. Malaikat sebut. Itu kelebihan majlis ilmu. Kita harapkan kita duduk
Kita harapkan waktu pandemik ni kita tak boleh berhimpun dengan fizikal, kita duduk di rumah masing-masing, duduk di hadapan laptop, di hadapan phone. Kita harap dapat jugalah fadilat tu. Kita harapkanlah, arju. Moga-moga kita dapat fadilat tu. Kita nak kata confirm tak boleh kan. Moga-moga Allah Ta'ala turunkan sakinah, Allah Ta'ala sebut nama-nama kita di sisinya. Moga-moga. Baik. Dan Allah menghinakan yang lainnya. Ini kita takut ni. Allah menghinakan yang lainnya disebabkan oleh mereka melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, melakukan kesyirikan, melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Maka Allah menghinakan yang selainnya. Jadi ini kulla yaumin huwa fi sya'nin. Baik, hadis ini diriwayatkan disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma'iz Zawaid, asalnya At-Tabrani dalam Al-Kabir, Mu'jam Al-Kabir dengan Al-Awsat, Al-Bazzar. Baik, kalau kita Ibnu Majah riwayatkan dalam sunannya, ada tambahan wa yujibu da'iyan. Satu tambahan lagi, Nabi SAW sebut, apa dia kalau kita tengok balik, Allah memakbulkan doa. Termasuk daripada urusan Allah, Allah memakbulkan doa, memakbulkan permintaan. Wa wasalahu al-musannif fi tarikh wa Ibn Hibban fi sahih wa Ibn Majah wa Ibn Abi Asim wa Tabrani an Abi Darda marfu'an. So memanglah kalau kita tengok satu sanad tu dia tak bersambung, tetapi disambungkan oleh ulama lain, Ibn Hibban dalam sahih, Ibn Majah, Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, At-Tabrani daripada Abi Darda secara marfu'. Maksudnya hadis ini sampai kepada Rasulullah SAW dan hadis ini sahih. Sampai. Tafsiran ini, tafsiran Abu Darda radhiyallahu an kepada Abu Idris Al-Khawlani sampai kepada Rasulullah. Maksudnya tafsiran ini adalah tafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Surah Ar-Rahman. Setiap hari Allah ada urusan dia. So urusan dia apa? Mengampunkan dosa. Dalam riwayat Ibnu Majah ditambahkan memakbulkan doa, menyingkap kesulitan, mengangkat satu kaum, memuliakan satu kaum dan menghinakan satu kaum. So jadi kita punya amalan kena berlega pada ni. Doa, minta dekat Allah, istighfar, minta ampun dosa, minta Allah Ta'ala pemudahkan, singkap kesulitan kita, singkap kesusahan kita. Ada orang, kita ni bersyukurlah kita duduk dengan anak kita, kita dapat tengok anak kita. Ada orang yang dia terpisah dengan anaknya hampir 2 tahun, 3 tahun. Anak dia mengaji luar. Terpisah 2 tahun. Kemudian kebetulan anak tu, anak dia dapat cucu. Anak dia dapat anak. Dia ada cucu. Berpisah dengan cucu dia 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Berapa tahun sekalipun. Kesulitan. Kita dengar tu kita rasa berat. Betul tak? Kita yang hari-hari kita tengok anak kita ni, kita keluar sekejap, balik tu kita yang hidup. Bayangkan orang yang terpisah selama bertahun-tahun. Siapa yang akan merungkai dan menyingkap kesusahan tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah kepada Allah. Wa yakshifa karban. Allah akan mudahkan. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buka media sosial, tengok janji ini, janji orang tu, janji pemerintah, janji orang kerajaan, janji ni, memang kita tak boleh, mereka tak boleh jamin pun janji mereka tu. Sebab mereka manusia, mereka makhluk, mereka lemah. Kita tak tahu bila, adakah mereka akan kekal. Dan dia akan menyebabkan kita akan merasa bertambah sedih bila janji itu tak ditunaikan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, dia tak pernah memungkiri janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah menyalahi janji-janjinya. Yakin. Minta dekat Allah. Ada orang dia tak bertemu dengan mak dan ayah dia. Ada orang yang mak dia meninggal baru dia sempat pergi. Mak dia sakit tu dia tak boleh tengok. Mak dia meninggal baru dia boleh balik.
tu pun dah siap tanam baru sampai. Ada orang macam-macam. Ada orang yang dia tak sempat jumpa langsung. Dan ini kita kata minta dekat Allah, wa yakshifa karban. Sebagai orang beriman, maka kita yakin dengan janji Allah. Kita yakin bahawasanya kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia ada urusan dia. Apa urusan dia? An yaghfira dhanban. Dia mengampunkan dosa. Mintalah setiap hari. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keampunan. Wa yakshifa karban. Allah Taala merungkai kesulitan, menyingkap kesulitan, menyingkap kesusahan. Allah akan mudahkan urusan. Minta dekat Allah. Wa yarfa'a qauman. Allah mengangkat kedudukan. Maka jadilah orang yang Allah Taala angkat kedudukannya dengan mentaati perintahnya. Wa yadha'a akharin. Yang ini kita kena takut. Dalam harapan, tengok Allah, Nabi SAW bagi tahu tentang harapan. Kemudian yang akhir sekali Nabi tutup dengan kita kena rasa takut. Takut kita jadi orang yang direndahkan dan dihina oleh Allah. Kita berhati-hati dan berwaspada. Supaya kita berwaspada. Supaya kita seimbangkan antara ar-raja' wal khauf. Pengharapan dan juga ketakutan dalam ibadat kita. Baik. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan daripada Atha ibn Rabah daripada Ibnu Abbas, katanya, baina ana radifun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala idza ista'anta fasta'in billah jaffa al-qalam wa rafa'at as-suhuf walladhi nafsi biyadihi law jahadatil ummah litanfa'uka bighairi ma kataba Allahu laka mastata'at dhalika walau aradat an tadurraka bighairi ma qaddara laka mastata'at. Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia, turjumanul Quran, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, satu hari aku membonceng Rasulullah SAW. Jadi Ibn Abbas ni dia bonceng kenderaan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada aku, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, wahai Ibn Abbas, mintalah kepada Allah. Tauhid. Nabi tak kata kalau nak minta pertolongan, minta dekat aku. Walhal li Nabi. Tak ada. Mintalah dekat Abu Bakar ke? Mintalah dekat Umar ke? Mintalah dekat Uthman. Tak. Minta dekat Allah. Fasta'in billah. Jaffal qalam wa rafa'atis suhuf. Telah keringlah dakwat pena. Al-qalam, yakni pena, catatan. Yakni kita kata merujuk kepada apa yang ditulis di Lauh Mahfuz. Wa rafa'atis suhuf. Dan diangkat suhuf catatan. Walladhi nafsi biyadihi. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tangan Allah. Lau jahadatil ummah litanfa'uka bighairi ma kataba Allahu laka mastata'at dhalik. Kalaulah ummah keseluruhannya bersungguh-sungguh untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu yang tidak ditulis oleh Allah kepadamu, mereka takkan mampu. Kalaulah seluruh umat bersungguh-sungguh untuk memberi manfaat kepada kamu, memberi kebaikan kepada kamu dengan sesuatu yang tidak ditulis oleh Allah akan ketetapannya kepada kamu, mastata'at, kata Nabi, mereka tak mampu, mereka tak boleh untuk melaksanakan hal tersebut. Walau aradat an tadurraka bighairi ma qaddara laka mastata'at. Kalau mereka satu ummah, seluruh manusia, nak memudaratkan kamu dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah kepada kamu, mastata'at, mereka takkan mampu. So hadis ni kalau kita tengok balik dengan lafaz yang berbeza, banyaklah kita akan tengok lafaz dia nanti. Baik. So di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya perintah supaya kita mentahqiq ibadat kita kepada Allah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Dia sahajalah kita memohon pertolongan. Baik. Yang ketujuh. Okay, yang ketujuh kita tengok lafaz yang berbeza. Lafaz ni yang masyhur kan. Yang ketujuh riwayat daripada sama juga daripada Ibn Abbas. So kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, wahai budak, ya ghulam, ala u'allimuka kalimatin tantafi'u bihinna." Mahukah aku ajarkan kamu beberapa kalimat yang akan memberi manfaat kepada kamu dengannya? Qala bala ya Rasulullah. Kata Ibn Abbas, ya. Bahkan ya Rasulullah, ya, aku nak. Qala, kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, nescaya engkau akan dapati Allah berada di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Jaffal qalam bima huwa kain. Telah keringlah dakwat pena yang telah tertulis padanya segala yang akan berlaku. Falau jahada al-ibad an yanfa'uka bi syai'in lam yaktubhu Allah laka lam yaqdiru alaih. Kalaulah seluruh hamba, seluruh manusia bersungguh-sungguh untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu yang tidak dituliskan oleh Allah untukmu, mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Walau jahada al-ibad ala an yadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allah alaik lama qadaru alaih. Kalaulah seluruh hamba, seluruh manusia bersungguh-sungguh untuk menimbulkan kemudaratan kepadamu dengan sesuatu yang tidak dituliskan oleh Allah ke atasmu, mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Fa in istata'ta an ta'mal lillahi lillah bisidqi fil yaqin faf'al. Jika kamu mampu untuk beramal kepada Allah, untuk beramal kerana Allah dengan benar dalam keyakinan, maka lakukanlah. Fa in lam tastati' fa inna fi as-sabri ala ma takrah khairan katsira. Kalau kamu tak mampu, maka sesungguhnya di dalam kesabaran terhadap apa yang kamu benci itu ada kebaikan yang sangat banyak. Ini poinnya di sini. Fa in lam tastati' fa inna fi as-sabri ala ma takrahu khairan katsira. Kalau kamu tak mampu, maka sesungguhnya di dalam kesabaran terhadap perkara yang kamu tak suka itu ada kebaikan yang banyak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahawasanya anna an-nasra, kemenangan, bahawasanya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa anna al-farja ma'al karb. Wa anna al-farja ma'al karb. Dan bahawasanya kemudahan, keringanan, pelepasan itu bersama dengan kesulitan. Al-karb, yakni bersama dengan kesusahan, bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bahawasanya bersama dengan kesusahan itu adanya kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra. Nabi ulang dua. Wa anna ma'al usri yusra, wa anna ma'al usri yusra. Bahawasanya bersama dengan kesulitan itu adanya kemudahan. Kalau kita tengok dari sudut uslub bahasa Arab, orang Arab kalau diulang dua kali macam ni, makna yang kedua tu bukan merujuk pada makna yang pertama. Maksudnya makna yang kedua tu maksudnya ada lebihan. Maksudnya nak bagi tahu dekat kita ni, setiap satu kesusahan tu yang kita kata ulama salah faham tu, setiap satu kesusahan Allah akan bagi banyak kemudahan. Subhanallah. Itu maksud dia. Baik. Jadi kalau kita tengok hadis ini, lafaz dia berbeza ni riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Tirmizi dalam Sunannya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Uqaili dalam Al-Dhafa, Ibn Adi dalam Kamil, Ibn Sunni dalam Amal al-Yawm wal Laylah,
Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya, Al-Ajurri dalam Syariah, Al-Haythami dalam Majma'i Zawaid, Al-Baghawi dalam Syarhi Sunnah, Ibnu Kathir, demikian juga Ibnu Kathir, As-Suyuti dalam Ad-Durrul Manthur, Al-Hindi fi Kanzil Umal, Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dan kalau kita tengok balik Al-Baihaqi dalam Al-Asma' was Sifat, Tirmizi sebut hadisnya hasan, hasan, dan memang itulah yang sebenarnya hadis ni secara umumnya adalah hasan. Cuma dia ada perbezaan dengan riwayat yang lebih sahih dari sudut lafaz. Tadi dia ada penambahan dari sudut lafaz. Contohnya macam fa in istata'ta an ta'mala lillahi bisidqi fil yaqin fa'al. Ni kita tak dengar dalam hadis yang lebih masyhur. Baik, yang fa in lam tastati' fa inna fi sabri ala ma taqrah khairan katsira. Tapi wa'lam anna an-nasra ma'a sabr ni ada. Ini sahih. Ini sahih. Wa anna al-farj ma'a al-qasr. Secara umumnya kesemuanya sahih lah kalau kita tengok balik riwayat-riwayat ini. Maksudnya dia bagi makna yang lebih luas. Baik. Yang tu yang berapa tadi? Yang ke-7. Yang ke-8. Baik, dan yang ke-8 riwayat daripada Abdullah bin Abbas, daripada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas an abihi. So Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas siapa? Antara pengasas bagi kerajaan Bani Abbasiyah yang terawal lah. Muhammad ibn Ali bin Abdullah bin Abbas. So anak dia ada beberapa orang yang menjadi khalifah pertama dan khalifah kedua, khalifah pertama dan khalifah kedua Bani Abbasiyah. Itulah pertama Abu Abbas As-Saffah yang anak sulung dia Ibrahim tu meninggal dalam penjara. Sepatutnya anak sulung dia Ibrahim tu, Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Sepatutnya Ibrahim yang pertama tu dia jadi khalifah, tapi dia kena tangkap dengan Bani Umayyah dan dia mati dalam penjara. So yang jadi khalifah yang ganti anak dia yang sulung tu Abu Abbas As-Saffah, nama dia Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. So ulang-ulang je nama. Dan Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kemudian lepas Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur. Nama dia Abdullah juga. Ini antara yang waktu mengaji dekat Madinah dulu, kita mengaji tarikh ni kena hafal lebih kurang 13 khalifah yang 13 Bani Abbasiyah ni paling banyak khalifah yang nak kena hafal nama. So kita hafal tu sampai sekarang kita ingat lah. Hak yang kita hafal lah, yang tak hafal tak ingat. Lepas tu kita ingat ni Ibrahim yang first. Ibrahim tu dia mati dalam penjara. So riwayat ini datang daripada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Bapa dia orang lah. Bapa kepada khalifah yang pertama, khalifah yang mati dalam penjara, khalifah yang pertama Bani Abbasiyah, Abu Abbas As-Saffah. So ni bapa dia riwayat, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. So dia orang cicit kepada Abdullah bin Abbas lah. An abihi, daripada bapaknya. Siapa bapaknya? Bapaknya Abdullah bin Abbas. An jaddihi Abdullah bin Abbas. Daripada bapaknya maksudnya daripada Muhammad tadi riwayat daripada bapaknya Ali. Ali ni riwayat daripada bapaknya Abdullah bin Abbas. Daripada Nabi SAW. Man akthara min al-istighfari ja'ala Allah azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Baik, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, maka Allah azza wa jalla akan menjadikan bagi setiap kegusaran, kegelisahan yang ada padanya itu kemudahan, kemenangan, pelepasan, faraja. Barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, Allah azza wa jalla akan jadikan baginya, bagi setiap ham, yakni setiap kegusaran, kesulitan, kebimbangan, faraja, yakni Allah akan berikan kesenangan, kemudahan. Allah akan buka kesenangan, penyelesaian. Wa min kulli dhiqin makhraja, bagi setiap kesempitan Allah akan adakan jalan keluar.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya tanpa dia sangka-sangka. Baik. So hadis ini, kalau kita tengok takhrij al-hadis akhrajahu al-Imam Ahmad fil Musnad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, At-Tabrani dalam As-Saghir, Ibn Sunni dalam Amal al-Yawm wal Lailah, Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman, Ibn Kathir dalam tafsirnya, Suyuti dalam Durrul Mansur. Kalau kita tengok status dia, kita tengok balik. Kita nak tengok hukum ulama lah kan. Kita tak layak nak hukum. Kita bukan muhaddis. Kita muhaddis kan. Hadis kan. Kalau tak ada kita punya hadis kat laptop ni, habislah, hilang ilmu kita. Itu orang panggil muhaddis kan. Baik, man akthara minal istighfar. Yang ni kan. Lafaz dia man akthara minal istighfar. Baik. Kalau kita tengok dalam Al-Amali Al-Mutlaqah oleh Al-Hafiz Ibn Hajar kata Hasan. Imam dalam takhrij Musnad Ahmad oleh Syekh Ahmad Syakir kata isnaduhu sahih. Alhamdulillah sahih. Imam As-Suyuti pun kata sahih. Syekh Al-Albani dalam ini ada perbezaan lah. Kita ambil yang sahih tadi, sahih. Baik, sahih lah, kita kata secara umumnya sahih. Baik. Baik, apa dia punya sandaran dalam Quran yang ada? Allah kata pada dalam ayat berkenaan dengan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Allah kata faqul tastaghfiru rabbakum faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. So dalam surah Nuh kan, Allah kata Nabi Nuh alaihi salam suruh kaum dia supaya istighfar. Berkata kepada mereka, pohonlah keampunan kepada Tuhan, istighfar. Dan sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Saya, kalau kamu beristighfar, Allah akan turunkan hujan yang mencurah-curah kepada kamu. Dan akan memberikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak. Dan akan bagi kepada kamu kebun-kebun, tanaman-tanaman. Serta mengadakan bagi kamu sungai yang mengalir. So ini ayat dalam Quran. So kita kata sahih lah. Secara umumnya benda ni betul lah. Istighfar akan memperbanyakkan rezeki. Istighfar akan menjemput rezeki. Mohonlah keampunan kepada Allah. Mohonlah keampunan kepada Allah. Kita dalam kesulitan hari ini, kehilangan kerja dan sebagainya, banyakkan beristighfar, kurang sumber pendapatan dan sebagainya, bisnes tak menjadi, ataupun macam-macam, istighfar. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum anhara jannatin wa yaj'al lakum anhara. So istighfar. Sini ada antara kunci bagi rezeki. Istighfar. Itu Nabi SAW kata, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, Allah akan datangkan kepadanya, Allah akan jadikan baginya itu setiap kebimbangan, kesulitan akan dirungkai, akan dipermudahkan oleh Allah. Setiap kesempitan itu akan dilapangkan oleh Allah. Akan datang makhraj, yakni jalan keluar yang Allah akan datangkan. Dan Allah akan beri rezeki tanpa disangka-sangka, daripada arah yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Balik pada ayat asas bagi ayat ketakwaan tadi. So apa pun masalah kita, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri kita, adakah kita banyak lebih merungut dan juga lebih merungut kepada manusia, ataupun kita banyak
merintih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar kita, dengan doa kita, dan dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baik, riwayat yang berikutnya. Baik, baik, kalau ada soalan, kita buka soalan. Soalan berkait dengan tajuk saja. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya pasal tawassul dengan orang beriman yang masih hidup. Bolehkah seperti meminta orang tu berdoa untuk kita? Ya, harus. Itu termasuk dalam tawassul dengan orang yang masih hidup. Maksudnya tawassul dengan kita meminta doa daripada mereka. Seperti kita minta mak dengan ayah kita doakan untuk kita, kita minta supaya anak kita tolong doakan kita, ataupun kita minta guru kita tolong doakan kita, kita minta kawan kita, maka itu harus. Itu termasuk dalam tawassul yang syar'i. Itu tawassul dengan doa orang yang masih hidup, doa orang yang soleh yang masih hidup. Maka itu harus. Allah Ta'ala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wa ahsanallahu ilaikum. Berkenaan dengan doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kekayaan di sini adakah bermaksud qanaah atau kekayaan ilmu dan iman? Jazakumullahu khairan. Ahsan. Anda pun bila tanya soalan ni baru anda tertinggal al-huda tadi kan. Itu kita kata bagusnya soalan. Baik, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jadi kita minta yang pertama petunjuk. Kan, al-huda, petunjuk daripada Allah. Kerana tanpa petunjuk daripada Allah kita tak akan dapat ketakwaan. Nampak? Baik, kemudian kita minta ketakwaan dan al-afaf. Yakni kita kata al-afaf ni kita menjaga maruah kita, iffah. Dengan kita tidak bermudah-mudah untuk meminta-minta kepada manusia. Wal ghina, kecukupan, kekayaan. Adakah soalannya di sini, adakah bermaksud qanaah atau kekayaan ilmu dan iman? Al-ghina di sini macam yang kita sebutkan Nabi SAW tafsirkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang kita bacakan pada awal perbahasan kita tadi. Laisa al-ghina ghina an-nafs, laisa al-ghina an kathratil 'arad, walakin al-ghina ghina an-nafs. Ya, termasuk ghina, kekayaan di sini adalah termasuklah kecukupan, qanaah, kekayaan ilmu dan iman. Cukup dengan ilmu dan iman, kekayaan ilmu dan iman. Al-iman, ilmu dan iman termasuk dalam, kalau kita, dia lebih spesifiknya kalau kita rujuk pada doa ni, ilmu dengan iman balik kepada al-huda wat tuqa. Al-huda dengan at-tuqa. Al-afaf wal ghina ni lebih kepada, kita kata dia punya natijah. Dia punya natijah daripada petunjuk dan ketakwaan tadi, kita akan dapat al-afaf wal ghina. Dia yang lebih tepat tu, kekayaan maksudnya ilmu dan iman tu dibalik pada al-huda wat tuqa. Sebab al-huda, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kata para ulama, al-huda al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq al-amalus salih. Agama yang benar, dialah Allah yang mengutuskan rasul, huwallazi arsala rasulahu, mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk. Petunjuk di situ adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan membawa agama yang benar, al-amalus salih. So di situ terletaknya ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Kerana iman amalan. Iman itu amalan. Kan dalam konteks kita nak bagi tahu ilmu dan iman. Al-huda wa tuqa maksudnya terletak pada situ. Tetapi jangan risau, sebab kita dah minta empat-empat tu, ini kita kata sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kok mana pun kita punya soalan tadi, kita terlepas kok mana pun, kalau kita baca doa tu dengan komplit, dengan benar, kita takkan lepas. Kita takkan terluput apa yang kita terlupa dan tersilap tadi. Apa contohnya? Soalan ni bagus. Ahsan tu. Al-afaf wal ghina. Dia kata soalan ni, adakah
qanaah kekayaan di sini maksudnya qanaah atau kekayaan ilmu dan iman. Kekayaan di sini masuk semua. Masuk semua. Sebab doa tu siap, konteks doa tu dah meliputi semua. Yang penting kita doa minta semua tu. Sebab tu kenapa kena ikut sunnah. Dalam doa, lafaz yang terbaik adalah lafaz yang ikut sunnah Nabi, bukan kita buat lafaz sendiri. Kalau kita buat lafaz sendiri, ya Allah bagilah aku kekayaan, bagilah aku kekayaan, jadi kekayaan subjektif. Kalau kita doa dalam bahasa Melayu, lagilah kurangnya. Kekayaan macam mana? Sebab itu bila kita doa dengan doa Nabawi, tepat. Dia macam, ibarat macam apa? Kita panah tu dikonfirmkan tepat. Kalau kita doa dengan doa sendiri masing-masing, dengan lafaz sendiri, boleh jadi dia akan tersasar jauh ataupun tak sampai. Itu nak bagi tahu pentingnya kita melazimi doa-doa Nabawi, doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW dan juga daripada sahabat. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kekayaan, qanaah ni, qanaah ada dalam al-afaf wal ghina. Qanaah, kita rasa cukup dengan yang halal. Kekayaan ilmu dan iman, al-huda wat tuqa tadi. Al-huda wat tuqa kita minta. So ada. Ada belaka. Alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah. Baik. Wallahu ta'ala alam. Tu jawapannya. Baik, ada soalan lain lagi? Sebelum kita berhenti untuk kita sambung nanti, kemudian untuk sesi yang kedua, sesi yang kedua kita sambung pada hadis yang ke 7 kat sini, 9. 9 iaitulah dalam, kita masuk sikit lagi. Kita masuk 9 ni sikit, kemudian kita berhenti. Kita sambung kemudian. Kalau ada nak tanya soalan, silakan. Falyatafaddal mashkura. Baik. Okey. Yang ke-9, hadis yang ke-9. Patutlah tak nampak. Baik, yang ke-9 daripada Abu Dzar. Ada Abi Salil. Siapa Abi Salil ni? Abu Salil huwa Duraib ibnu Naqir. Abu Salil Al-Qais Al-Jariri fiqah min at-tabaqati as-sadisah. Jadi antara rawi Imam Muslim dan Ashabus Sunan Al-Arba'ah. So Abu Salil ni Darib ataupun Duraib ibnu Naqir Al-Qais. Dia meriwayatkan daripada Abu Dzar. Katanya Abu Dzar, qala Abu Dzar. So Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alayya hadhihi al-ayah. Adalah Rasulullah SAW pernah membacakan kepadaku ayat ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Thumma yaqul ya Aba Dzar law inna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum. Baik. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, satu hari Rasulullah baca dekat aku ayat ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar terhadap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya daripada daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, tanpa dia sedar, tanpa dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup untuknya. Kemudian kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, ya Aba Dzar, wahai Aba Dzar, lau inna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum. Kalaulah semua manusia mengambil ayat ini, maksudnya mengamalkan ayat ini, lakafathum, nescaya cukup untuk mereka. Cukup untuk kita kata untuk menyelesaikan segala masalah mereka. Kalau mereka betul-betul beriman. Masalahnya orang sebahagian orang kita ambil ayat ni buat jadi tangkal. Ayat 1000 dinar buat tapi tak beriman dengan ayat ni. Tak bertakwa pun. Ambil ayat buat jadi tangkal. Itu bukan takwa. Itu melanggar ayat ni. Awal-awal lagi dah langgar ayat ni. Dia tak bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillah, dia tak faham. Lalu dia gantung, dia buat tangkai. Dia kata pelarih. Buat pelarih. Ini orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan
menentang perintah Allah, dalam keadaan dia tidak memahami ayat-ayat Allah, maka orang ini dia, macam mana sekalipun, walaupun mujarab apa yang dia buat, tetapi itu tidak menunjukkan kebenarannya, dan Allah takkan mudahkan urusannya, Allah takkan lapangkan urusannya, walaupun dia rasa macam lapang, dia rasa macam dia dapat kaya, dia dapat ni, tetapi di akhirat kelak Allah akan sempitkan dia. Wallahu musta'an. Wal'iyadz billah. Kan? Ramai orang buat ayat ni jadi tangkai, pelarih. Tak jadi. Dia bertentangan dengan takwa tu. Tak bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebab tu kita kena faham pengamalan ayat Quran tu kena betul. Macam mana yang Nabi SAW, para sahabat amalkan. Mereka faham makna. Bukan mereka jadikan semata-mata pelarih. Bukan jadi semata-mata jampi serapah. Kemudian bila jampi, dialah orang pertama sekali yang buat perkara yang bertentangan dengan ayat tersebut. Baik. Sebab itu kata Nabi SAW, kalau, wahai Abu Dzar, kalau manusia keseluruhannya mengambil ayat ni, maksudnya akhadhu biha, mengamalkan. Bukan setakat buat tampai dekat rumah, buat tangkai ke, buat pelarih ke, bukan. Akhadhu biha, Nabi kata. Mereka mengambilnya, mengambil sini maksudnya mengamalkannya. Yakin, penuh keimanan, mengamalkan tuntutan-tuntutan ketakwaan. Maka lakafathum, tawakal dan sebagainya terkandung dalam ayat ini, maka cukup untuk mereka. Ini jawablah soalan, kenapa saya buat tapi saya pasang ayat ni, tapi saya gantung ayat ni dekat rumah, tapi rezeki saya masih lagi sempit, Ustaz. Sebab itulah kita kata dia tak amalkan. Tak amalkan. So Nabi dah bagi tahu dekat Abu Dzar, kalau manusia keseluruhannya akhadhu biha, ambil ayat ni, amalkan ayat ni, beriman dengan sebenar-benarnya pada ayat ni, mempraktikkan tuntutan yang terkandung dalam ayat ini, lakafathum, cukup. Apa tuntutan ayat ni? Wa man yattaqillah, tuntutan dia supaya kita bertakwa kepada Allah. Itu tuntutan dia. Orang yang faham ayat ni, ambil sebagai tangkai, ambil sebagai pelarih, dia orang yang tak bertakwa kepada Allah. Sebab dia buat benda yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi SAW. Itu kita kata, kita kena sebut benda tersebut. Baik, perkara tersebut. Baik, kita genapkan 10 lah kan. Kita genapkan 10. Baik. Kalau nak ganjil pun okey juga 9 kan. Allah Ta'ala suka ganjil. Innallaha yuhibbul witr. Baik. Kita genapkan lah. Tak, kita ambil witir lah, witir. Witir lah. Allah Ta'ala suka yang witir. Allah Ta'ala suka yang ganjil. So kita ambil yang ganjil. Tak payah genapkan. Baik, jadi ada soalan lagi. Kalau ada soalan kita buka lagi yang berkait dengan topik kita. Baik, kalau tak ada soalan, jadi saya rasa cukup setakat ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang kedua. Sesi yang kedua untuk kita meneruskan bacaan dan huraian ringkas bagi risalah Al-Faraju Ba'da Syiddah oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah. Baik, jadi saya rasa cukup setakat itu. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.